Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan kepada Dr. Zuriani binti Zaharin, rakan-rakan kuliah dan para pelajar-pelajar sekalian. Kami dari kumpulan 1 Melaka akan membuat pembentangan subjek ekonomi dalam pengurusan awam, dan tugasan yang telah kami pilih adalah pasaran persaingan sempurna. Dari segi pengenalan, yang pertama, prinsip utama dalam ekonomi makro adalah bahawa keseimbangan pasaran yang sangat kompetitif menentukan maksimum keuntungan bersih. Dan yang kedua, persaingan sempurna sebagai bentuk pasaran teori yang bersifat sedemikian sehingga tidak peserta individu, yakni pembeli atau penjual dalam proses ekonomi, boleh mempengaruhi harga pasaran kerana sumbangannya terlalu kecil berbanding dengan pasaran secara keseluruhan. Yang ketiga, harga pasaran ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, dan semua peserta mesti menerima harga pasaran. Dan yang keempat, di bawah persaingan yang sempurna, syarikat individu berada dalamnya mengejar keuntungan maksimum. Hanya akan mengambil kira harga pasaran dan struktur kosnya sendiri untuk menentukan kuantiti keluarannya dan tidak mengambil perhatian apa sahaja tindakan pesaingnya atau dipengaruhi oleh mereka dalam apa jua cara. Contoh pasaran persaingan sempurna. Pertimbangan keadaan di pasar tani, tempat yang dicirikan oleh sebilangan besar penjual dan pembeli kecil. Biasanya terdapat sedikit perbezaan antara produk dan harganya dari satu pasar tani dengan yang lain. Keadaan produk tidak penting, yakni kecuali diklasifikasikan sebagai organik dalam kes seperti itu, dan terdapat sedikit perbezaan dalam pemenusan atau jenama produk. Oleh itu, walaupun salah satu ladang yang mengeluarkan barang untuk pasaran tidak berfungsi, ia tidak memberi perbezaan pada harga purata. Seterusnya, keseimbangan dalam persaingan yang sempurna. Ini dalam jangka pendek pasaran persaingan sempurna. Yang pertama, dalam jangka pendek, harga pasaran keseimbangan dijumpai oleh interaksi antara permintaan pasaran dan penawaran pasaran. Untuk memaksimumkan keuntungan kita, pendapatan marginal mesti sama dengan kos marginal. Sekiranya harga pasaran kita cukup tinggi, maka mungkin setiap syarikat memperoleh keuntungan yang positif. Dan yang ketiga, sekiranya syarikat mula memperoleh keuntungan yang banyak, maka firma baru di luar industri akan tertarik untuk memasuki pasaran, kerana keuntungan yang bermaksud bahawa harga pasaran akan turun ketika keluk penawaran pasaran beralih ke kanan. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 276-807 Muhammad Afiq Adnan. Saya akan menyambung pembentangan persaingan sempurna dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah rajah teluk dalam jangka pendek. Syarikat individu boleh memperoleh keuntungan ekonomi. Senario ini ditunjukkan dalam rajah ini kerana harga atau pendapatan purata dilambangkan oleh P melebihi kos purata yang dilambangkan oleh C. Jangka panjang pasaran persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, kes ini berbeza kerana apabila syarikat memaksimumkan keuntungan mereka dalam jangka pendek, firma baru yang akan tertarik untuk memasuki pasaran yang bermaksud bahawa harga pasaran akan menurun kerana terdapat lebih banyak syarikat. Oleh itu, setiap firma sekarang berusaha memaksimumkan keuntungannya dengan menghasilkan produk dengan harga yang murah dan cekap. Kaedah ini baik untuk pelanggan kerana disebabkan persaingan antara syarikat, mereka terpaksa menurunkan harga pasaran produk yang menghalang bentuk firma membuat keuntungan ekonomi jangka panjang. Seterusnya, rajah ini menunjukkan dalam jangka masa panjang, keuntungan ekonomi tidak dapat dikekalkan. Kedatangan firma baru di pasaran menyebabkan kurva permintaan setiap syarikat bergerak ke bawah, menurun harga, pendapatan rata-rata dan keluk pendapatan marginal. Dalam jangka masa panjang, syarikat tersebut akan memperoleh keuntungan ekonomi yang sifar, keluk permintaan mendatarnya akan menyentuh keluk jumlah kos purata pada titik terendah. Seterusnya, andaian pasaran saingan sempurna. Pembeli dan penjual individu di pasaran yang sangat kompetitif menerima harga pasaran. Tidak ada pembeli atau penjual yang mempunyai pengaruh terhadap harga tersebut. Individu atau syarikat yang mesti mengambil harga pasaran seperti yang diberikan disebut sebagai pengambil harga. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, bukannya oleh pembeli atau penjual individu. Sebagai contoh, seseorang individu adalah pengambil harga ketika masuk ke kedai. Individu tersebut memerhatikan harga yang tertera dan membuat pilihan untuk membeli atau tidak.
Pilihan tidak akan mempengaruhi harga tersebut. Seterusnya, disambung oleh pembentang yang kemudian. Terima kasih. Dan salam sejahtera. Saya Azlan bin Muhammad, nombor metrik 276482. Saya akan menyambung pembentangan berkaitan andaian pasaran saingan sempurna. Yang kedua iaitu pembeli dan penjual semuanya mempunyai maklumat yang sempurna. Kami menganggap bahawa semua penjual mempunyai maklumat lengkap mengenai harga, teknologi dan semua pengetahuan lain yang berkaitan dengan operasi pasaran. Tidak ada penjual yang mempunyai maklumat mengenai kaedah pengeluaran yang tidak tersedia untuk semua penjual lain. Setiap penjual juga mempunyai maklumat lengkap mengenai harga yang dikenakan oleh penjual lain sehingga mereka tidak mengenakan harga secara tidak sengaja daripada harga pasaran yang berlaku. Pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan lengkap mengenai harga di mana barang dibeli dan dijual dan mengenai harga di mana orang lain bersedia membeli dan menjual. Ini akan membantu dalam keseragaman harga. Yang ketiga, pengeluar bebas memasuki atau keluar dari industri. Firma itu harus bebas memasuki atau meninggalkan firma tersebut sekiranya terdapat harapan keuntungan syarikat akan memasuki perniagaan. Dan jika ada keuntungan kerugian, firma itu akan meninggalkan perniagaan. Anggapan bahawa mudah bagi syarikat lain untuk memasuki pasaran yang sangat kompetitif menunjukkan tahap persaingan yang lebih besar. Sebagai contoh, pembekal faktor pengeluaran kepada firma dalam industri mungkin senang menampung syarikat baru, tetapi mungkin mengharuskan mereka mendatangani kontrak jangka panjang. Kontrak seperti itu boleh menjadikan pasaran sukar dan mahal. Sekiranya demikian, firma mungkin ragu-ragu untuk masuk dari awal. Yang keempat, ramai penjual dan pembeli. Di pasaran yang sangat kompetitif, akan ada sebilangan besar pembeli dan penjual sebilangan besar. Di sini menunjukkan bahawa jumlah pengeluar begitu banyak sehingga mereka tidak dapat menggabungkan dan mempengaruhi harga pasaran dengan gabungan tindakan dan keputusan mereka. Jumlah pembeli sangat banyak sehingga pembeli tunggal membeli sebagian kecil dari penawaran pasaran. Begitu juga penjual tunggal membekalkan sebagian yang sangat kecil dari jumlah output. Sebuah syarikat di pasaran yang sangat kompetitif dapat bertindak balas terhadap harga, tetapi tidak dapat mempengaruhi harga yang dibayarnya untuk faktor pengeluaran atau harga yang diterimanya untuk outputnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Muhammad, nombor metrik 276759. Saya akan menunjukkan tajuk keluaran homogen. Setiap firma harus menghasilkan dan menjual produk yang homogen sehingga tidak ada pembeli yang lebih memilih produk penjual manapun daripada yang lain. Sekiranya barang akan homogen, maka harganya juga akan seragam di mana-mana. Yang kedua, produk yang ditawarkan oleh penjual yang berbeza adalah sama dari segi kualiti, ukuran, rasa dan lain-lain, sehingga produk dari pelbagai syarikat adalah pengganti yang sempurna di mata pembeli dan keanjalan silang tidak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz bin Ibrahim. Saya akan membentangkan cadangan pasaran saingan sempurna. Kami boleh memberi cadangan yang berbeza. Contohnya dari Muhammad Afiq Aiman berpendapat sistem seutuh pasaran sempurna ini tidak sesuai dilaksanakan atau digunakan ke atas bisnes yang berbentuk persaingan dari segi produk. Dengan kata lain, bagi bisnes yang perlu persaingan dalam inovasi produk yang bentuk, rupa atau barangan dan lain-lain. Bagi saya, sistem ini sesuai digunakan atau dilaksanakan pada penjual yang berskop kecil atau sederhana. Hal ini kerana pasaran persaingan sempurna mempunyai ciri seperti penjual bebas, keluar atau masuk. Penjual kecil-kecilan yang tidak mempunyai modal yang besar atau mengalami kerugian boleh keluar atau berhenti dari pasaran pada bila-bila masa. Cadangan Muhammad Azlan bin Muhammad. Pasaran persaingan sempurna sesuai digunakan dalam pasaran yang berbentuk seperti pasar tani. Hal ini kerana pasar seperti pasar tani menjual produk yang sama di mana semua penjual meletakkan harga yang sama. Pendapat Muhammad Ghazali bin Selamat pula, sistem ini mempunyai ciri yang memberikan kebaikan dan kemudahan kepada penjual dan pembeli dari segi maklumat. Oleh itu, bagi saya sistem ini perlu diaplikasikan di pasaran seperti pasar tani kerana ianya membantu penjual dalam maklumat harga, operasi pasaran, mengawal harga dan sebagainya. Pendapat yang terakhir adalah pendapat Muhammad Azmi Muhammad.
Pendapat-pendapatnya, sistem pasaran persaingan sempurna ini sesuai diaplikasi atau digunakan kepada penjualan sederhana kerana sistem ini mempunyai ciri penjual dan pembeli yang ramai. Sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebahagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan.